Seterusnya kita menjemput Majlis menjemput Menteri Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Izinkan saya mulakan penggulungan Belanjawan 2023 dengan serangkap pantun. Belanjawan dibentang penuh harapan demi manfaat rakyat pelbagai lapisan. Ayuh kita bersama, kawan dan lawan, bangkit bersama membina ekonomi yang mampat. Tuan di-Pertua, Teluk Intan mohon menggulung atas perbahasan terhadap perbentangan Belanjawan 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia pada hari yang penuh berkat ini. Tuan di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 42 orang ahli yang berhormat yang telah pun membahaskan perkara berkaitan Belanjawan 2023 di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, khususnya dalam 4 bidang yang utama, iaitu A. Kerajaan Tempatan, B. Perumahan, C. Perkhidmatan Kebombaan dan D. Pengurusan sisa pepecah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sedia maklum, keutamaan belanjawan tahun ini adalah pembaharuan ke arah membangun Malaysia Madani yang berteraskan 6 tongkat utama, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya memberikan sedikit perspektif umum mengenai bajet yang diperuntukkan kepada KPKT untuk tahun ini. Secara keseluruhannya, KPKT telah menerima peruntukan sebanyak 5.33 bilion. Daripada jumlah tersebut, perbelanjaan mengurus diperuntukkan 1.77 bilion dan perbelanjaan pembangunan sebanyak 3.55 bilion untuk melaksanakan sejumlah 359 projek, iaitu 247 projek sambungan dan 112 projek baru. Tuan di-Pertua, saya telah sediakan teks penggulungan dijangka mengambil masa 3 jam. Tetapi saya hanya diperuntukkan 30 minit. Saya mohon maaf jika tidak sempat menjawab ke semua persoalan dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang budiman. Saya akan jawab dalam berikan jawapan bertulis. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, KPKT telah menerima pertambahan bajet bagi tahun ini sebanyak 186.9 juta atau tambahan sebanyak 3.63% berbanding tahun lepas. Bagi pihak KPKT, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang amat prihatin dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Tuan di-Pertua, fokus Belanjawan 2023 berkaitan dengan KPKT adalah seperti berikut. Pertama, tekad 1, pemacuan ekonomi terangkum dan mampat, di mana terdapat 2 ikhtiar yang menyentuh KPKT, iaitu ikhtiar yang kedua, memenuhi keperluan ekonomi rakyat, dan ikhtiar ketiga, mentepani musibah bencana. Tekad yang ketiga adalah keadilan sosial untuk menyederhana kesenjangan di mana terdapat juga 2 ikhtiar yang menyentuh KPKT, iaitu ikhtiar yang ke-9, menoktakan miskin tegah, dan ikhtiar yang ke-12, menyediakan keperluan asas berkualiti. Antara fokus utama Belanjawan 2023 KPKT adalah pertama, projek program perumahan rakyat PPR baru dan sambungan yang melibatkan peruntukan 389.5 juta untuk memanfaatkan 12,400 orang bakal penghuni baru. Yang kedua, pembinaan rumah mesra rakyat sebanyak 4,250 unit dengan peruntukan sejumlah 358 juta ringgit. Ketiga, mengganti lift-lift usang di PPR sebanyak 50 juta peruntukan khas telah diperuntukkan. Keempat, menyediakan peralatan dan aset untuk menghadapi bencana bagi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia, melibatkan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit. Daripada jumlah ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menerima peruntukan sebanyak 34.6 juta ringgit. Satu peningkatan hampir 4 kali ganda. Yang kelima, membina baharu dan menaik taraf kios
melibatkan 3,000 gerai My Kiosk sebagai kemudahan penjajah kecil berniaga di lokasi tumpuan di seluruh negara, melibatkan peruntukan khas sebanyak 50 juta ringgit. Selain itu, Tuan Yang di-Pertua, kerajaan juga meluluskan jaminan sehingga 5 bilion ringgit di bawah skim jaminan kredit perumahan SJKP bagi memanfaatkan 20,000 orang peminjam dan pengecualian sepenuhnya duty stamp untuk rumah bernilai 500,000 ke bawah bagi pemilikan rumah pertama dan pengecualian duty stamp sebanyak 75% untuk rumah bernilai 500,000 ke 1 juta bagi pemilikan rumah pertama. Tuan Yang di-Pertua, saya bagi pihak KPKT ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kerajaan kerana turut menyediakan peruntukan bagi menyokong keperluan penduduk di PPR dan komuniti amnya seperti berikut. Pertama, menyokong usaha NGO mengadakan kelas pemulihan anak-anak yang tercicir pembelajaran di PPR sebanyak 15 juta akan diperuntukkan. Kedua, menyediakan capaian internet percuma di 56 PPR terpilih untuk manfaat komuniti tanpa mengira kaum. Ketiga, memperkasa komuniti ketika bencana melalui geran pertubuhan prihatin komuniti untuk manfaat 2,000 persatuan penduduk melibatkan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Keempat, mempergiat aktiviti ekonomi rakyat seperti perusahaan makanan menggunakan platform Cloud Kitchen di bawah seliaan Yayasan Hasanah di bawah Khazanah melibatkan peruntukan 30 juta ringgit. Dan kelima, menggerakkan program kebun komuniti dengan melibatkan peruntukan 10 juta ringgit. Tuan di-Pertua, bab kerajaan tempatan. YB Ledang. Adakah YB Ledang telah bertanyakan mengenai status cadangan pembinaan Pit Stop at Tangkat, iaitu sebuah R&R mini berhampiran Tol Plaza Tangkat yang dikatakan menunggu kelulusan KPKT. Untuk makluman ahli yang berhormat, berita baik di mana permohonan tersebut telah diluluskan. Pada 3 hari bulan Mac 2 tahun ini, surat kelulusan telah dihantar kepada Majlis Daerah Tangkat pada 6 hari bulan Mac. YB Kuala Terengganu meminta supaya KPKT menaik taraf pasar borong Gong Pua, Kuala Terengganu. Memandangkan pasar borong ini tidak berada dalam keadaan terbaik untuk memberi keselesaan kepada pengguna. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPKT sentiasa mengutamakan projek-projek menaik taraf kemudahan asas rakyat, termasuklah menaik taraf pasar-pasar tumpuan awam yang usang dan kurang sempurna untuk meningkatkan tahap keselesaan peniaga dan pengguna. KPKT mengalukan pihak Majlis Bandaraya Kuala Terengganu mengemukakan permohonan bagi menaik taraf pasar borong Gong Buah tersebut untuk pertimbangan dalam permohonan Rolling Plan keempat. YB Puncak Borneo tak ada dalam Dewan. YB Tanah Merah tak ada dalam Dewan. YB Maran ada. YB Maran, terima kasih. YB Maran mohon kerajaan menilai semula cadangan supaya Kampung Baru Cina disekalikan dengan kampung tradisional Melayu dan kampung baru yang diwujudkan akibat bencana alam bagi membolehkan peruntukan yang ditambah bagi tahun 2023 dibahagikan sama rata kepada semua kampung-kampung baru. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas cadangan. Untuk makluman Yang Berhormat, KPKT bertanggungjawab terhadap kampung baru yang telah dipindahkan dari Kementerian Perpaduan Negara berkuat kuasa 3 hari bulan Disember tahun lepas. Sila. Boleh mencelah. Boleh. Sikit, kebetulan saya ada pengalaman di Kementerian Dalam Negeri dan kampung-kampung baru Cina ni dahulunya ialah resettlement untuk masyarakat Cina yang terpengaruh dengan komunis. Dan saya pernah terlibat membuat kempen kesedaran supaya masyarakat Cina ini kembali kepada menyokong kerajaan. Dan ini hakikat yang berlaku. Dan hari ini kampung-kampung ini masih ada. Dan kalau untuk maklumat hemat, saya sering pergi ke kampung-kampung, kawasan ini masih ada di tempat saya. Ada sebahagian daripada mereka di dalam ini tidak terpisah dengan masyarakat lain. Di kalangan Cina sahaja. Bukan saya nak resis ya, Mak, ya. Tapi atas semangat perpaduan, bahkan ada di antara mereka tidak boleh berbahasa kebangsaan. Ini satu keadaan yang harus kita lihat balik. Dan dulu pun ada juga kampung Melayu yang terlibat dengan komunis ini. RPS, Rancangan Penempatan Semula. Ada juga, tapi tidaklah banyak seperti Kampung Baru Cina.
Sebab itulah saya nak bertanya, Mak, kenapa dulu kita telah pindahkan kampung-kampung baru ni daripada Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan kepada Kementerian Perpaduan. Dan mesej harapan kita ialah untuk mengeratkan perpaduan di kaum di negara kita ni. Jadi lepas itu bila Yang Amat ambil alih kementerian ini, Yang Amat pindahkan pula ke bawah Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan. Jadi saya harap cari jalan-jalan. Kalau kerajaan hari ini mengatakan bahawa kerajaan perpaduan, walaupun kerajaan madani yang ke arah yang lebih baik, sepatutnya Yang Amat membawa jalan baru. Bagaimana usaha-usaha harus dibuat supaya kita tidak mengasingkan penduduk Cina ini dengan masyarakat-masyarakat lain. Melayu, India, orang Sri dan sebagainya. Jadi saya harap kerajaan beri perhatian dan ambil tindakan serius dalam memastikan supaya semangat perpaduan negara kita ini dapat ditingkatkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Untuk maklumat Yang Berhormat, saya adalah budak daripada Kampung Baru Cina. Tetapi fasih berbahasa Melayu. Oleh kerana itu, tomahan Yang Berhormat, saya rasa tidak adil. Kita seharusnya, seperti saya selalu sarankan, kita harus bersangka baik. Sebahagian. Ada sebahagian. Yang Mak kena faham maksud saya. Ya, sebahagian dengan penuh bersama itu. Oleh kerana bahasa itu, Melayu saya rasa, ada sebahagian. Saya biasa di Kampung Baru, Yang Mak. Tak salah Yang Mak defensif. Saya nak beritahu supaya kita nak wujudkan perpaduan ini, Yang Mak. Memang. Saya rapat dengan mereka. Okey, Yang Mak? Yang Berhormat Terima kasih banyak. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Tarik balik tomahan tu. Saya tidak tomas, saya tak cakap. Semua masyarakat Cina tak reti bahasa Melayu. Maran. Duduk. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Hello Menteri. Ya. Yang Berhormat Menteri. Menteri. Bakri. Yang Berhormat Menteri. Nadi. Bakri. Saya rasa saya boleh jelaskan. Di mana KPKT berasa adalah baiknya. Sehingga saya bagi untuk maklumat. Dari asal usul sejarahnya, memang Kampung Baru telah pun diwujudkan semasa daurat pada tahun 1948 sebagai strategi ketenteraan di bawah Ordinan Kecemasan yang juga dikenali sebagai rancangan BRICS 1948 to 1960. Sehingga tahun 2022 terdapat sebanyak 613 buah kampung baru yang dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu pertama 436 buah kampung baru yang diwujudkan semasa daurat di bawah rancangan BRICS bagi mengatasi ancaman pengganas komunis. Kedua, 134 buah kampung baru rangkaian, iaitu penempatan masyarakat Cina di kawasan pinggir atau di luar kawasan operasi PBT, dan 43 buah kampung baru bagan, iaitu kampung nelayan yang kebanyakannya penduduknya terdiri daripada masyarakat Tionghoa di mana kehidupan mereka bergantung kepada hasil tangkapan laut. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan sentiasa menggalakkan penduduk kampung tradisi Kampung Baru Cina sentiasa menjalin silaturahim di antara satu sama lain. Oleh kerana itu, tahun ini kita akan mempergiatkan aktiviti-aktiviti kebudayaan. Majlis rumah terbuka yang terbuka kepada semua kaum, tanpa mengira kaum dan agama, supaya bangsa Malaysia hidup sebagai satu keluarga di bawah konsep Malaysia Madani. Tidak ada benteng, tidak ada halangan. Sekiranya kita ada semua ahli yang berhormat, tidak lagi membakar sentimen perkauman, tidak lagi memain sentimen agama yang ekstrim. Kita semua bersatu hati, tak kira kawan dan lawan. Benalah semula negara kita yang tercinta ini. Saya mengajak supaya Yang Berhormat menjadi rakan sejati kepada KPKT. Kami sedia untuk menghulurkan bantuan, memberikan bekerja bersama untuk Yang Berhormat, kerana kita semua kedua-dua belah pihak mahu yang terbaik untuk negara kita. Tuan Yang di-Pertua, program pembangunan di Kampung Baru merangkumi pembangunan infrastruktur asas seperti kerja-kerja naik taraf jalan kampung, longkang, balai raya, Dewan Serbaguna dan sebagainya. Termasuk juga program baik pulih rumah bagi golongan B44 yang berada di dalam kawasan Kampung Baru. Pelaksanaan program tersebut adalah dengan kerjasama agensi-agensi seperti Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW, untuk kampung tradisi dan Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKOR, bagi kumpulan etnik asli di Malaysia. Bagi tahun ini, kerajaan telah meluluskan peruntukan berjumlah 104 juta untuk pembangunan kampung-kampung baru berbanding dengan 84 juta untuk tahun lepas. Perincian peruntukan yang diluluskan adalah seperti berikut. Pertama, projek pembangunan infrastruktur asas 67.38 juta. Kedua, program bantuan baik pulih rumah 5 juta ringgit.
program bantuan bina baru rumah 1.1 juta, dana pembiayaan bagi penduduk Kampung Baru Cina, skim pinjaman khas penduduk Kampung Baru Cina 10.5 juta dan terakhir projek pengindahan Kampung Baru Cina sebagai destinasi pelancongan 20 juta ringgit. Ya Allah, maklumat ahli yang berhormat, soal kemiskinan ini merentasi kaum dan agama. Dalam setiap kaum ada orang yang kaya, ada setiap orang yang miskin. Kementerian akan mengambil sikap dan juga approach berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan tanpa mengira kaum dan juga agama. Kerana kerajaan pada hari ini, kami sayangkan setiap anak Malaysia. Bagi saya adalah Menteri KPKT untuk semua kaum. Anak Melayu, anak kita. Anak India, anak kita. Anak Cina, anak kita. Anak orang asli, anak kita. Kerana kita semua bangsa Malaysia. Semua pakai IC biru yang sama, pasport yang sama, identiti bangsa Malaysia. Oleh kerana itu, saya rasa kaum dan agama tidak harus lagi jadi penghalang kepada perpaduan nasional. Dan saya minta jasa baik daripada rakan-rakan semua di dalam Dewan Yang Mulia ini. Berhormat, tak celah. Ya, boleh. Apa pandangan yang berhormat tentang kenyataan Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang terhadap isu dominasi Melayu dalam Jawa Awam ni? Adakah itu kenyataan yang boleh mendorong kepada perpaduan ataupun apa pandangan yang berhormat? Terima kasih. Sebenarnya soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat tidak ada kaitan langsung dengan penggolongan Kenapa tak ada teks kaitan? ucapan. Kita bercakap soal perpaduan. Tadi Yang Berhormat mengajak kita supaya bersatu hati. Anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita. Ini Melayu dominasi ini satu perkataan yang resis. Betul. Yang Ini boleh mendorong kepada panas oleh kerana itu suhu perkauman. saya setuju di mana itu adalah pandangan peribadi beliau, okey, di mana tidak mewakili pandangan pihak kerajaan. Ini adalah pandangan saya. Apa Tadi Yang Berhormat parti tanya Yang saya. Berhormat? Ini sebab itu saya kata dia tidak pandangan saya senang. Pandangan saya adalah penjawat awam adalah pasukan profesional committed yang sentiasa memberikan khidmat yang terbaik kepada negara tanpa kira kaum dan juga negara. Ketua Setiausaha Kementerian saya Melayu, tapi kita bekerja macam abang adik, bagaikan isi dengan kuku. Ini adalah semangat di bawah kerajaan Malaysia Madani. YB, Sila, Marang. YB Menteri boleh saya mohon? Terima kasih. Saya tak perasan sama ada Yang Berhormat jawab soalan saya. Kenapa Kampung Baru ni pada Jabatan Perpaduan dipindahkan kepada KPKT balik? Kalau matlamat kita untuk perpaduan. Saya cukup seronok tengok bahasa-bahasa yang dikeluarkan Yang Berhormat ni memang cantik, tapi pelaksanaan saya belum tahu lagi. Dan yang kedua, cadangan peruntukan ini, sebab peruntukan yang ada pada kita ahli Yang Berhormat, tak kira di sana ke di sini sebagainya, biasa kita akan salurkan kepada semua kaum tanpa mengira siapa mereka, Melayu ke Cina, India dan sebagainya, orang asli. So saya mencadangkan kepada Yang Berhormat supaya peruntukan Kampung Baru ni dibagikan kepada semua kampung-kampung baru yang kita cadang untuk senaraikan. Sebab kalau Yang Berhormat turun ke bawah, kita dapat perbezaan. Bukan saya nak main Yang Berhormat, sebab saya setuju Yang Berhormat kata tak kira Melayu, Cina dan kita adalah saudara, anak beranak dan sebagainya. Saya setuju. Tapi maknanya dari segi pelaksanaannya, saya minta kalau oleh Yang Berhormat sebagai Menteri baru ni dapat merealisasikan konsep perpaduan yang benar-benar kita nak tanamkan negara kita. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ada 50 muka surat. Sekarang baru masuk muka surat ke-8. Tinggal 11 minit lagi, nanti saya tak jawab, Yang Berhormat marah pula. Tadi Yang Berhormat saya telah terangkan, sudah terang, jangan bersuluh lagi. Tadi saya terangkan di mana kampung-kampung tradisi di bawah KKDW. Ada juga kampung-kampung orang asli di bawah Jakwa. Oleh kerana Kampung Baru di bawah KPKT kerana dia melibatkan pembinaan longkang, balai raya, Dewan Serbaguna, jalan raya, lampu semua. Takkanlah Kementerian Perpaduan Negara nak laksanakan peparetan dengan juga jalan raya. Dia bukan kepakaran Kementerian Perpaduan untuk melakukan kerja-kerja infrastruktur sebegini. Oleh kerana itu saya rasa janganlah ada. Nanti Peribunta saya akan jawab masuk. Tidak nanti tak sempat pula. Saya 50 muka surat. Semua saya nak jawab. Sikit je nak tanya sebab tadi YB Menteri ada sebut tadi. Boleh bagi 1 jam tambahan boleh tak? Begini. Kawan-kawan. Peluang, nanti sebentar. Peluang ini peluang menteri. Dia benarkan, saya benarkan. Jangan langgar perkara 35, 37.2. Kalau overboard, saya akan halang.
Ya, peraturan 36 tu ada. Okey, Menteri boleh benarkan? Saya aku kepada perintah Tuan Yang di-Pertua, saya nak Soalan teruskan tanya manis supaya Menteri. berlaku adil kepada 42 orang ahli-ahli yang berhormat yang telah bangkitkan isu berkaitan. Tengok lagi kurang, sebab saya teruskan dulu. YB Langkawi. Kita kawan. Kita memang semua kawan sahabat lama. Memang pun. Sikit pun tak boleh. Yang Mohd YB Menteri Langkawi teruskan, telah- Yang Mohd Menteri teruskan, Yang Mohd YB Menteri. Langkawi telah memohon peruntukan bagi Majlis Perbandaran Langkawi. Speaker pun kawan kita. Bertujuan untuk menyediakan kandang anjing liar. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPKT telah menyediakan tata cara operasi piawai. Penangkapan dan pelupusan anjing terbiar di kawasan PBT secara kerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veteriner dan badan bukan kerajaan yang berkenaan telah diguna pakai oleh semua PBT sejak tahun 2014. SOP ini menetapkan bahawa tempoh tahanan bagi anjing terbiar yang ditangkap adalah selama 7 hari untuk anjing yang berlesen dan 2 hari untuk anjing tidak berlesen. Sementara menunggu anjing tersebut dituntut oleh tuan punya atau diserah kepada orang awam untuk program anjing angkat. KPKT menyokong usaha dan peranan NGO untuk mempergiat program anjing angkat dan mewak-wakkan etika pemilikan anjing bertanggungjawab, responsible pet ownership, bagi membendung isu pembuangan anjing peliharaan yang boleh mencetuskan aduan kacau ganggu kepada orang awam. YB Paripunda, sekarang saya jawab. YB Paripunda telah memohon kemudahan Dewan Serbaguna di Pekan Kuala Kurau. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPKT mengambil maklum berhubung keperluan menyediakan Dewan Serbaguna di kawasan Parit Buntah. Sehubungan itu, KPKT memohon agar Majlis Daerah Krian mengemukakan permohonan bagi membina sebuah Dewan Serbaguna tersebut dan kami sedia untuk mengkaji dan membuat pertimbangan yang sewajarnya dengan kadah dalam masa yang terdekat. YB Klang telah membangkitkan berhubung isu di mana walaupun Klang telah dinaik taraf kepada bandaraya, namun kemajuan di Klang tidak setimpa dengan status terutama kualiti jalan yang kurang memuaskan. Untuk makluman ahli yang berhormat, daerah Klang sebenarnya masih berstatus Majlis Perbandaran. Untuk maklumat ahli yang berhormat seterusnya, KPKT meletakkan fokus meningkatkan kemudahan asas rakyat seperti jalan raya yang rata, longkang yang bersih untuk penyaluran peruntukan BP1 bagi tahun 2023. Pada tahun 2020 hingga tahun lepas, KPKT telah meluluskan 42 projek menaik taraf dan membaik pulih jalan berjumlah 2.33 juta dan 21 projek menaik taraf serta membaik pulih parit dan longkang berjumlah 1.75 juta kepada Majlis Perbandaran Klang. KPKT tiada halangan untuk mempertimbangkan mana-mana permohonan dari yang berhormat untuk menaik taraf atau membaik pulih jalan raya dan longkang di kawasan Klang. YB Klang juga membangkitkan isu monopoli warga asing di Pasar Besar Meru dan tiada pemantauan oleh pihak penguatkuasa. Untuk maklumat ahli yang berhormat, PBT tidak pernah membenarkan mana-mana warga asing untuk memiliki lesen premis perniagaan kedai runcit, kedai makan dan di pasar-pasar. Kelulusan sewa tapak pasar awam dan pengeluaran lesen hanya diberikan kepada warga Malaysia sahaja. Dan warga asing yang bekerja dengan penyewa tapak awam pasar awam tersebut mestilah mempunyai permit kerja yang sah. PBT tidak akan berkompromi dengan mana-mana tindakan penyalahgunaan lesen tapak pasar oleh penyewa tempatan serta lesen sewaan tapak tersebut akan ditarik balik. Yang Berhormat Menteri, sikit saja. Saya terima kasih saya ucapkan tentang projek-projek yang akan membantu kawasan Kelang. Terima kasih. Tentang kita sedar tiada sebarang kelulusan untuk warga asing sebagai peniaga. Pekerja kita benarkan, peniaga. Tapi kita nampak terlalu ramai Alibabakan dia punya lesen. Satu, kita nampak ini bukan sesuatu yang kita tak nampak, bukan sesuatu yang kita nak nafikan lagi. Kalau car parking sana penuh dengan warga asing sebagai peniaga utama. So, apakah tindakan? Saya perlukan tindakan. Terima kasih. Terima kasih YB Klang. Tadi saya telah pun tegaskan di sini, sekiranya didapati ada keadaan salah guna di mana lesen tersebut akan ditarik balik.
Operasi penguatkuasaan premis sentiasa dilaksanakan oleh PBT bagi mengekang isu ini. Sebarang tindakan penahanan warga asing atau pendatang tanpa izin merupakan bidang kuasa dan pengurusan Jabatan Immigration dan Polis Diraja Malaysia. KPKT bersetuju dengan Show Ahli Yang Berhormat untuk mengadakan koordinasi strategik yang lebih berkesan antara beberapa kementerian supaya dapat menyelesaikan isu aduan rakyat secara tuntas dan berkesan. KPKT akan sentiasa bersedia membantu dalam memudah cara isu aduan yang berlaku di luar sempadan kawasan operasi PBT. YB Kuala Nerus. Ada? Tak ada. Tak ada dalam Dewan. YB Jempo. Tak ada. Ada. YB Jempo memohon KPKT membangunkan semula gerai simpan 4 Bandar Seri Jempo yang telah uzur. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPKT telah menerima permohonan bagi menaik taraf gerai simpan 4 Bandar Seri Jempo. KPKT akan mempertimbangkan projek tersebut berdasarkan aspek-aspek yang dapat menyumbangkan faedah dan impak positif terutamanya kepada komuniti setempat. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di bawah Kerajaan Malaysia Madani, KPKT akan mengamalkan dasar baru setiap perolehan ataupun projek baru kena menepati 4 syarat. Pertama, dia mesti ada feasibility studies untuk elakkan lagi ada pembaziran, ketirisan dan projek-projek gajah-gajah putih yang terbengkalai. Kedua, dia mesti ada return of investment, ROI, supaya setiap sen yang kita belanja ini memberikan nilai pulangan pelaburan kepada rakyat. Yang ketiga, dia mestilah mempunyai ada CBA, Cost Benefit Analysis, supaya setiap sen yang kita belanja ini merupakan the best deal ataupun tawaran yang terbaik. Keempat, dia mesti menepati Credibility Index. Keempat keperluan ini adalah dasar baru dan hala tuju KPKT, supaya setiap sen yang kita belanja, khususnya di mana dana pembangunan 3.55 bilion tersebut, kita akan memberikan impak yang terbaik daripada manfaat yang terbaik dan impak yang paling tinggi kepada rakyat seluruh Malaysia. Tuan Di-Pertua, YB Alostar telah mencadangkan untuk diwujudkan Heritage Trail yang menghubungkan tempat warisan ke Bandar Alostar. Untuk maklumat ahli yang berhormat, KPKT melalui Plan Malaysia akan membantu Majlis Bandaraya Alostar dalam merancang Heritage Trail Pusat Bandaraya Alostar dengan memasukkan tempat-tempat warisan dalam Bandaraya Alostar. Majlis Bandaraya Alostar boleh mengemukakan permohonan bagi menaik taraf laluan tersebut untuk pertimbangan kementerian ini di bawah Kepala BP1. YB Ampang. YB Ampang telah mencadangkan pindaan dibuat kepada beberapa akta seperti Akta 171 dan Akta 672. KPKT pada masa kini sedang melaksanakan semakan semula Akta Pengurusan Sisa Pepecah dan Pembersihan Awam tahun 2007 bagi memastikan pelaksanaan yang menyeluruh dan relevan dengan keadaan yang semasa. Dalam hal ini, cadangan-cadangan pindaan daripada pihak berkepentingan berdasarkan isu semasa dan keperluan di lapangan telah diteliti bagi penambahbaikan yang lebih komprehensif ke atas Akta 672. Selaras dengan matlamat kerajaan ke arah pelaksanaan ekonomi kitaran dalam pengurusan sisa pepecah, KPKT juga sedang meneliti keperluan pindaan akta berkaitan bagi negeri-negeri yang tidak menerima pakai Akta 672 iaitu Akta Kerajaan Tempatan tahun 1976 termasuk negeri Perak, Selangor dan lain-lain. Cadangan pindaan ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan ekonomi kitaran bagi sisa pepecah di seluruh Malaysia. Selain itu, KPKT juga telah terlibat sama dalam sesi penyediaan perundangan subsidiari bagi enactment pengurusan sisa pepecah dan pembersihan awam tahun 2022 bagi negeri Sabah. Dalam sesi tersebut, KPKT telah mencadangkan pelaksanaan ekonomi kitaran diambil kira dalam penyediaan perundangan subsidiari. KPKT juga akan mengadakan libat urus dengan pihak Kerajaan Negeri Sarawak bagi mendapatkan kerjasama pihak dalam pelaksanaan ekonomi kitaran di negeri tersebut melalui perundangan sedia ada. Untuk maklumat ahli yang berhormat, di mana demi memastikan negara bersih, rakyat sejahtera, saya mengajak kawan-kawan, rakan-rakan yang saya muliakan di Dewan yang mulia ini, marilah kita istiharkan jihad terhadap kekotoran. Marilah kita lawan terhadap tapak sampah haram.
Untuk maklumat Tuan Yang Yang di-Pertua, Berhormat Menteri. ya, kita telah pun Yang Berhormat berjaya Menteri. Bakri. melupuskan 127 tapak sampah haram sempena 100 hari pertama Kerajaan Malaysia Madani ini. Telah melepasi KPI yang ditetapkan oleh kementerian sebanyak 100 tapak. Kita telah berjaya bersihkan 127 tapak. Untuk mengalakkan ekonomi kitaran, Kementerian KPKT telah mewujudkan 32 drive-thru. Kita ada McDonald drive-thru, KFC drive-thru. Sekarang ada juga recycling center drive-thru. Mana-mana rakyat yang pergi pasar kawasan strategik, drive-thru recycling center akan disediakan supaya mereka boleh jual old newspaper, boleh jual plastik, boleh jual minyak masak yang telah dipakai kepada drive-thru center ini, dan bayaran akan dibuat segera menerusi inisiatif e-wallet ataupun touch and go dan lain-lain. Tuan Di-Pertua, saya tahu memang kesuntukan masa dan ahli-ahli yang berhormat banyak persoalan. Saya akan bagikan jawapan bertulis. Sebagai menteri yang mematuhi waktu, Satu soalan je, Yang Berhormat. saya rasa saya ingin Berhormat Menteri. tapi saya akan bagi jawapan bertulis. Tuan Yang Berhormat Menteri, Di-Pertua, berkenaan izinkan isu saya yang Berhormat akhir kata ucapkan Berhormat. terima kasih kepada semua. Saya mula dengan serangkap pantun, saya juga akhiri dengan serangkap pantun. Sebelum Dari pantun, Yang Berhormat, perumahan Langkawi. sehinggalah PBT, KPKT setia berkhidmat dekat di hati. Marilah bekerjasama membangun Malaysia Madani demi Pertiwi serta rakyat yang disayangi. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, Teluk Intan menyokong penuh belanjawan ini dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan 2023. Sekian, terima kasih.